Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, rasuah didefinisikan sebagai pemberian untuk menumpuk rusuk, yaitu dengan menyogok atau menyuap. Wang tumpuk rusuk adalah sogok atau suap dengan wang atau benda berharga. Manakala menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Terdapat banyak kes rasuah telah berlaku, antaranya kes rasuah dalam negara iaitu Rosmah Mansor yang melakukan rasuah dalam projek hybrid solar yang bernilai 1.25 bilion untuk 369 buah sekolah luar bandar di Sarawak. Manakala kes rasuah di luar negara adalah Richard Nixon yang terlibat dalam skandal Watergate telah melakukan rasuah intipan dan mengganggu parti lawan. Kes-kes rasuah akan memberikan banyak kesan kepada negara, antaranya kerugian ekonomi negara. Mengikut data KDNK yang dipaparkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, telah menunjukkan kerugian seramai 2.3 bilion dari tahun 1997 hingga tahun 2022. Di Malaysia terdapat satu badan tunggal yang diberi tanggungjawab untuk membanteras kes-kes dan isu rasuah, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Kini, kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah semakin merosot. Oleh itu, kita telah menjalankan kajian ini untuk menilai pengetahuan awam terhadap rasuah. Hari ini saya akan tentang objektif, iaitu tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk menilai pengetahuan orang awam mengenai rasuah dan peranan SPRM dalam membanteras rasuah di Malaysia. Selain itu, ia bertujuan untuk mengetahui pandangan dan keyakinan awam terhadap keberkesanan langkah-langkah SPRM. Seterusnya, kajian ini adalah untuk memahami tahap sokongan masyarakat terhadap usaha pencegahan rasuah dan pelaksanaan undang-undang. Akhir sekali, pengkaji akan mengusulkan beberapa langkah untuk membantu SPRM membanteras rasuah. Selain itu, saya akan bentangkan tentang pemasahan kajian, iaitu terbahagi kepada tempat. Yang pertama adalah sejauh manakah orang awam memahami isu rasuah dan pengetahuan mereka tentang peranan SPRM. Yang kedua, apakah pandangan dan keyakinan awam terhadap keberkesanan langkah-langkah yang diambil oleh SPRM dalam memerangi rasuah. Yang ketiga adalah bagaimana tahap sokongan masyarakat terhadap usaha-usaha pencegahan rasuah dan pelaksanaan undang-undang yang melibatkan kes rasuah. Yang keempat adalah apakah langkah-langkah yang boleh diusulkan untuk membantu SPRM. Kaedah yang digunakan terbahagi kepada 4 kaedah dalam usaha untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Bagi data primer, di dalam kajian ini, kaedah yang digunakan ialah kaedah soal selidik melalui Google Form yang diedah secara rawak dan bebas melalui aplikasi WhatsApp. Bagi data sekunder pula, pengkaji menggunakan kaedah internet untuk mendapatkan maklumat yang meluas dan terkini mengenai rasuah. Antara laman web yang dilayari ialah laman sesawang seperti Google, Script dan portal SPRM. Pengkaji juga menggunakan kaedah rujukan untuk mendapatkan data sekunder, iaitu dengan merujuk buku di perpustakaan dan mencari maklumat dari surat khabar serta majalah. Seterusnya, pengkaji juga menggunakan kaedah memproses dan mempersembahkan data atau maklumat. Data yang dikumpul akan dianalisis secara deskriptif. Proses analisis melibatkan penukaran data menjadi angka yang dapat difahami dan disajikan dalam bentuk jadual bagi memudahkan pemahaman. Di dalam soalan selidik ini telah berlakunya dominasi jantina di mana responden perempuan mendominasi maklum balas dengan 76.7%, iaitu seramai 23 orang. Sementara lelaki menyumbang hanya 23.3%, iaitu 7 orang. Dalam maklum balas ini juga berlaku pemusatan pada 3 aspek, iaitu umur, kaum dan pekerjaan. Bagi aspek umur, kategori umur 17 hingga 29 tahun adalah paling dominan dengan 73.3%, manakala tidak terdapat responden dalam kategori umur 50 hingga 59 tahun dan hanya ada satu responden 3.3% berusia 60 tahun ke atas. Bagi aspek kaum, majoriti responden adalah dari kaum Melayu iaitu seramai 20 orang, 66.7%, kaum Cina menyumbang 33.3% atau 10 orang responden dan tidak ada responden dari kategori kaum India dan lain-lain. Bagi aspek pekerjaan, mahasiswa menjadi kategori pekerjaan dominan, menyumbang 60% iaitu seramai 18 orang responden. Responden yang bekerja di sektor kerajaan menyumbang 20% iaitu seramai 6 orang. Responden yang tidak bekerja atau menjadi suri rumah tangga menyumbang 13.3% iaitu 4 orang. Dan responden dari sektor swasta dan pesara masing-masing menyumbang 3.3% atau 1 orang responden. Untuk aspek pertama iaitu menilai pengetahuan orang awam mengenai rasuah dan peranan SPRM, iaitu soalan yang pertama, pengetahuan tentang peranan SPRM. 83.3% responden memahami peranan SPRM dalam memerangi rasuah manakala 10% tidak pasti dan 6.7% menyatakan ketidaktahuan.
Menurut Seksyen 7 Akta SPRM 2009, SPRM bertanggungjawab menerima aduan dan menyiasat kesalahan rasuah, contohnya mengesan komplot, kesalahan disyaki dan mendidik masyarakat menentang rasuah. Soalan yang kedua iaitu keberkesanan kempen kesedaran SPRM. Seramai 76.7% responden percaya kempen kesedaran SPRM berkesan, manakala 23.3% berpendapat kurang berkesan. Kempen yang dibuat antara SPRM dan MRT Corporation telah diakui sebagai usaha baik untuk memupuk kesedaran dan menunjukkan pentingnya kempen kesedaran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahayanya rasuah. Dan soalan yang ketiga, sokongan untuk peningkatan pendidikan rasuah, iaitu seramai 93.3% responden bersetuju pendidikan mengenai rasuah harus ditingkatkan. Hanya 6.7% yang tidak bersetuju. Ini menunjukkan sokongan yang kuat dari masyarakat berkenaan pendidikan rasuah. Cadangan Wan Azliana Wan Adnan untuk program anti rasuah melalui pendidikan di institusi pengajian tinggi dan sekolah untuk memasukkan subjek anti rasuah dalam sukatan mata pelajaran dari sekolah hingga universiti adalah cadangan yang baik. Bagi aspek yang kedua iaitu mengetahui pandangan dan keyakinan awam terhadap keberkesanan langkah-langkah yang diambil oleh SPRM. Soalan yang pertama yang merangkumi pandangan masyarakat terhadap transparansi dan accountability SPRM. 70% responden merasa kurang yakin terhadap transparansi dan accountability SPRM, manakala 26.7% menyatakan keyakinan dalam tugas SPRM. 3.3% menyatakan ketidakyakinan. Hal ini menciptakan kebimbangan terhadap kewibawaan SPRM. Sebagai contoh, kes pelantikan Datuk Seri Azam Baki sebagai Ketua SPRM, yang mana pada ketika itu beliau telah terpalit dengan isu pemilikan saham jutaan ringgit. Seterusnya, bagi soalan yang kedua, yang merangkumi penilaian keberkesanan langkah-langkah pencegahan rasuah yang dibuat oleh SPRM. 60% responden berpendapat langkah-langkah pencegahan yang dibuat oleh SPRM berkesan. 36.7% menganggap langkah-langkah tersebut kurang berkesan dan 3.3% menyatakan tidak berkesan. Hal ini kerana prestasi SPRM yang baik dalam kes-kes berprofil tinggi dan juga pemulihan aset yang telah berjaya yang dibuat oleh SPRM. Dan soalan yang ketiga yang merangkumi pandangan terhadap tindakan SPRM sama ada adalah adil dan juga menyeluruh. 53.3% responden yakin bahawa pendekatan SPRM itu bersifat adil dan menyeluruh. 33.3% tidak pasti dan 13.3% menyatakan ketidakpercayaan terhadap keadilan SPRM. Hal ini mungkin berlaku kerana ketidakjelasan oleh masyarakat di antara bidang kuasa SPRM dan juga bidang kuasa mahkamah. Oleh itu, SPRM perlu menyampaikan kepada masyarakat tentang bidang kuasa ini untuk mengurangkan persepsi negatif masyarakat terhadap SPRM. Yang ketiga, iaitu memahami tahap sokongan masyarakat terhadap usaha-usaha pencegahan rasuah dan pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh SPRM. Soalan yang pertama yang merangkumi persetujuan masyarakat dengan langkah-langkah yang diambil oleh SPRM. 76.7% responden menyatakan mereka bersetuju, manakala 13.3% menyatakan mereka kurang bersetuju dan 10% tidak bersetuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh SPRM. Persetujuan yang tinggi ini telah menunjukkan bahawa rakyat mahukan sebuah negara yang adil dan berintegriti serta mempunyai ketertiban yang baik dalam pentadbiran. Seterusnya, soalan yang kedua yang merangkumi persetujuan masyarakat bagi kerjasama antarabangsa dalam memerangi rasuah. 73.3% responden telah menyokong peningkatan kerjasama antara Malaysia dan negara lain untuk memerangi rasuah di peringkat antarabangsa, sementara 20% sahaja yang kurang bersetuju dan 6.7% tidak bersetuju. Sokongan yang tinggi ini disebabkan keinginan masyarakat untuk mencegah kes rasuah yang pernah berlaku di negara kita, iaitu One Nation Development Berhad, dan masyarakat memandang kerjasama antarabangsa sebagai langkah penting untuk menangani isu tersebut. Di aspek yang keempat iaitu cadangan langkah untuk membantu SPRM mengurangkan isu rasuah. Di sini pengkaji mengusulkan dua cadangan. Yang pertama ialah sistem pelaporan rasuah yang terkini. Sistem pelaporan rasuah yang terkini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesan buruk rasuah terhadap negara. Selain itu, ia juga dapat memberi pendedahan terhadap isu-isu rasuah yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat umum. Seterusnya, ia membuatkan respon yang lebih cepat terhadap laporan rasuah, membolehkan penyiasatan sebelum isu tersebut menjadi lebih besar, dan yang terakhir ialah sistem yang terkini dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang rasuah dan peranan mereka dalam memeranginya.
Yang kedua yang dapat dibuat ialah penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Dalam memerangi rasuah, perlunya untuk menyesuaikan undang-undang rasuah dengan standard undang-undang rasuah di negara maju. Hal ini kerana di Malaysia ketiadaan peruntukan yang jelas bagi beberapa kes yang menyebabkan rasuah tidak dapat diatasi dengan baik. Contohnya, ketiadaan peruntukan undang-undang yang boleh disabitkan terhadap mereka yang menguasai perolehan projek telah membuka ruang kepada wujudnya jenayah-jenayah kartel projek. Justru perkara seperti inilah yang perlu dinilai semula oleh pihak kerajaan untuk meletakkan undang-undang yang lebih tegas dan berat agar amalan rasuah dapat dibanteras di Malaysia. Kesimpulannya, bagi aspek satu, hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan responden mempunyai pengetahuan yang baik tentang peranan SPRM, mengakui keberkesanan kempen kesedaran SPRM dan mengakui keperluan untuk meningkatkan pendidikan mengenai isu rasuah. Bagi aspek dua pula, hasil maklum balas telah mencerminkan keperluan untuk mengatasi kebimbangan terhadap transparansi dan accountability SPRM. Selain itu, maklum balas juga menunjukkan bahawa SPRM perlu melakukan sesuatu yang dapat meyakinkan masyarakat bahawa langkah-langkah yang dibuat oleh mereka untuk mencegah rasuah adalah berkesan dan seterusnya menyelaraskan usaha untuk memahamkan masyarakat mengenai perbezaan antara bidang kuasa SPRM dan mahkamah. Bagi aspek tiga pula, masyarakat menunjukkan sokongan yang signifikan terhadap usaha-usaha pencegahan rasuah, termasuklah tindakan pihak berkuasa dalam menangani kes rasuah dan peningkatan kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa untuk membanteras rasuah. Seterusnya, setelah merangkumkan hasil analisis aspek pertama, kedua dan ketiga, dalam aspek empat, pengkaji mengusulkan dua buah cadangan kepada pihak kerajaan, iaitu peningkatan sistem pelaporan dan penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Ini bukan sahaja memberikan platform bagi masyarakat untuk melaporkan rasuah dengan mudah, malah memberikan tekanan yang lebih besar melalui undang-undang untuk membanteras amalan rasuah. Akhir sekali, melawan rasuah bukanlah tanggungjawab tunggal SPRM semata-mata. Semua pihak perlu berperanan aktif. Oleh itu, harapan kita adalah agar setiap individu dan entiti memainkan peranan penting dalam memberantas rasuah di dalam Malaysia dan juga luar Malaysia. Saya rasa sangat gembira sebab saya dapat belajar banyak tentang maklumat SPRM dengan macam mana dia akan menyelesaikan masalah-masalah rasuah yang berlaku di Malaysia. Selain itu, saya dapat belajar tentang macam mana rakyat dia beryakinan terhadap SPRM tu. Itu saja, thank you. Melalui pemerhatian mendalam terhadap laporan ini, saya mendapati bahawa aspek yang mencerminkan landscape kesedaran dan keperluan dalam membanteras rasuah di Malaysia. Pertama sekali, saya mengetahui bahawa tingkat pengetahuan yang baik yang dimiliki oleh masyarakat sekeliling di dalam Malaysia tentang peranan SPRM itu sendiri. Ini melandaskan landasan yang kuat untuk membentuk kesedaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya rasuah di kalangan masyarakat. Selain itu, pemahaman bahawa perang melawan rasuah bukanlah tanggungjawab tunggal SPRM, tapi melibatkan semua pihak memberikan inspirasi. Ini memanggil kita semua untuk terlibat secara langsung dalam melibatkan masyarakat dan entiti lainnya dalam upaya bersama dalam memerangi rasuah. Dengan refleksi ini, saya menyadari bahawa meskipun telah ada kemajuan dalam pemahaman dan kesediaan untuk melibatkan diri dalam pencegahan rasuah, saya percaya masih banyak pekerjaan yang masih perlu dilakukan. Hal ini mendorong kita untuk terus bekerjasama menggali solusi inovatif dan memperkuat kerangka kerja yang ada agar dapat mencapai masyarakat lebih bersih dan terbebas daripada rasuah. Di kajian ini, saya telah lebih mengetahui situasi kes rasuah di Malaysia dan penilaian awam terhadap kes rasuah serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Walau bagaimanapun, bukan sahaja SPRM yang membanteras rasuah, tetapi semua pihak haruslah melakukan peranan masing-masing untuk mengatasi kes rasuah di Malaysia. Sekian sahaja, terima kasih. Refleksi saya terhadap tajuk kajian iaitu penilaian awam terhadap usaha SPRM dalam memerangi rasuah ialah saya dapat mengetahui tentang peranan-peranan SPRM dalam memerangi rasuah dalam pelbagai pihak. Seterusnya, saya dapat mengetahui keberkesanan kempen kesedaran SPRM, contohnya pelbagai kempen yang dijalankan oleh SPRM setelah SPRM itu ditubuhkan. Seterusnya, saya juga dapat mengetahui pendidikan rasuah ini terjadi di setiap pelbagai lapisan masyarakat sekarang. Seterusnya, responden yang menjawab respon terhadap kajian ini, saya dapat mengetahui pengetahuan mereka tentang SPRM dan sebagainya. Sekian. Saya setuju bahawa rasuah perlu dibendung supaya ia tidak merosakkan keadilan, pembangunan dan integriti masyarakat.
Faktor-faktor seperti kurangnya kesedaran, kelemahan sistem dan budaya toleransi perlu diatasi dengan pendidikan, pengukusan undang-undang dan pemulihan integriti institusi. Berdasarkan kajian yang saya kaji, banyak pengetahuan yang saya peroleh yang dapat menyediakan diri saya sendiri bahawa rasuah adalah aktiviti yang perlu segera dibendung agar ianya tidak membawa kemudaratan kepada generasi-generasi muda seperti saya. Kajian daripada saya mendapati secara keseluruhannya masyarakat memang memahami apakah peranan SPRM dalam memerangi rasuah di Malaysia. Kemudian saya juga mendapati bahawa secara amnya masyarakat amat menyokong segala tindak tanduk yang boleh membantu SPRM untuk membanteras rasuah di Malaysia. Namun ada beberapa langkah-langkah yang dibuat oleh SPRM yang menyebabkan timbulnya kegusaran dalam kalangan masyarakat yang mereka mungkin merasakan bahawa wujudnya campur tangan dari politik ataupun sebaliknya. Justru ingin saya ingatkan bahawa usaha untuk membanteras rasuah bukanlah usaha SPRM sahaja, namun ia adalah usaha semua pihak daripada orang bawahan sehinggalah kepada pemimpin negara yang paling tinggi. Sekian, terima kasih.